Hai, salam sejahtera. Anda suka berbahas? Pernahkah anda menyaksikan pertandingan perbahasan di sekolah? Hari ini kita akan belajar satu lagi jenis karangan umum yang mungkin akan ditanya dalam soalan bahagian B, kertas 1, Bahasa Melayu SPM, iaitu karangan jenis perbahasan. Markah yang diperuntukkan untuk bahagian ini ialah 100 markah. Anda perlu cuba sedaya upaya untuk menguasai topik karangan. Karangan jenis perbahasan memerlukan isi dalam bentuk hujah, sama ada menyokong atau membangkang sesuatu tajuk, memberikan pandangan, pendapat dan ulasan kepada tajuk yang diberikan. Sama ada anda menyokong atau membangkang sesuatu topik, pendirian anda mesti tetap. Maksudnya, jika anda menyokong daripada permulaan hingga akhir penulisan, hujah-hujah yang diberikan mestilah hujah yang menyokong tajuk itu. Begitulah juga sebaliknya. Karangan perbahasan terbahagi kepada dua jenis atau situasi yang utama, iaitu membahaskan tajuk atau isi, bukan pertandingan, dan perbahasan untuk pertandingan. Apakah perbezaan antara kedua-dua karangan ini? Cuba tengok. Ciri-ciri karangan perbahasan bukan untuk pertandingan membahaskan tajuk atau isu ialah tidak perlu memasukkan kata alu-aluan, definisi tajuk perlu dinyatakan selengkapnya dan diolah dengan tepat. Ciri-ciri karangan perbahasan untuk pertandingan masih sama seperti di atas, tetapi mesti ditambah dengan kata alu-aluan mengikut protokol hadirin dalam majlis tersebut, kata-kata penghadap majlis, audience, kata-kata penutupan. Hujah-hujah yang diberikan mesti berunsur perdebatan. Terdapat 3 orang pembahas untuk satu-satu pihak. Kita jangan buang masa. Jom ke segmen latihan. Pertama sekali, baca dan fahamkan aspek yang dikendaki oleh soalan. Penglibatan remaja dalam gejala sosial disebabkan pengaruh media massa yang banyak memaparkan elemen yang negatif. Bahaskan pernyataan di atas. Fahami betul-betul arahan soalan. Soalan hanya meminta anda membahaskan isu. Jadi ini bukan karangan perbahasan untuk pertandingan. Maka anda tidak perlu memasukkan kata alu-aluan. Bagi mengelakkan karangan yang terpesong, kenal pasti TKF-nya terlebih dahulu. Tema atau tugasan, penglibatan remaja dalam gejala sosial. Kata kunci, pengaruh media massa yang banyak memaparkan elemen yang negatif ialah punca. Format, karangan umum jenis perbahasan, bukan pertandingan. Jangan tergopoh gapah sewaktu menulis karangan. Mari kita buat rangka karangannya supaya mudah untuk kita kembangkan isi. Pendahuluan. Remaja merupakan aset negara yang bakal menerajui tampuk pemerintahan negara pada masa hadapan. Penglibatan remaja dalam gejala sosial membimbangkan banyak pihak. Cadangan isi. Media massa seperti televisyen, majalah dan akhbar banyak memaparkan bahan-bahan yang mengandungi unsur hedonisme. Pengusaha yang berkaitan dengan media massa lebih mengutamakan keuntungan kebendaan bukannya kepentingan sosial. Namun, bukan media massa sahaja, malah ibu bapa juga turut dipersalahkan kerana tidak menitik beratkan pendidikan agama dan moral. Media hiburan khususnya media cetak seperti majalah yang lebih mengagung-agungkan artis luar berbanding artis tempatan. Sikap masyarakat kini yang bagaikan enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing juga menyebabkan gejala sosial semakin meningkat. Penutup, media massa bukanlah faktor tunggal yang menyebabkan pembabitan remaja dalam gejala sosial. Terdapat faktor-faktor lain yang turut bertanggungjawab ke atas masalah yang membimbangkan ini. Ingat ya, pendahuluan yang baik sangat penting kerana pendahuluan merupakan perkara pertama yang akan dinilai oleh pemeriksa. Jom kita lihat contoh pendahuluan yang cemerlang berdasarkan rangka karangan. Pendahuluan. Remaja merupakan aset negara yang bakal menerajui tampuk pemerintahan negara pada masa hadapan. Pelibatan remaja dalam gejala sosial membimbangkan banyak pihak. Mari kita tulis perenggan pendahuluan yang penuh. Remaja merupakan tonggak utama dalam menentukan kemajuan dan kestabilan sesebuah negara.
Ada pendapat yang mengatakan bahawa keadaan di dalam sebuah negara pada masa hadapan dapat dilihat melalui keadaan generasi mudanya yang ada pada masa kini. Memandangkan hal demikian, penglibatan remaja dalam gejala sosial yang semakin meningkat amat membimbangkan banyak pihak kerana remaja merupakan aset negara yang amat berharga. Dalam hal ini, ada pendapat yang menyalahkan pihak media massa sebagai faktor penyebab. Pendapat ini mungkin ada kebenarannya. Pendahuluan yang mantap beginilah yang mampu menarik hati pembaca, khasnya pemeriksa. Lengkap dengan kosakata yang luas, penanda wacana serta mengemukakan isi yang matang dan menarik. Sekarang bolehlah kita mulakan dengan perenggan isi yang pertama. Karangan jenis perbahasan memerlukan anda membahaskan atau mengolah isi dengan tepat. Jadi, pastikan anda mengemukakan idea yang logik dan bernas. Isi pertama. Media massa seperti televisyen, majalah dan akhbar banyak memaparkan bahan-bahan yang mengandungi unsur hedonisme. Antara faktor yang dikaitkan dengan media massa ialah bahan-bahan yang dipaparkan banyak mengandungi unsur hedonisme atau bahan yang hanya mementingkan keseronokan duniawi semata-mata. Siaran televisyen misalnya banyak menayangkan drama serta filem yang mengandungi unsur-unsur ganas dan lucah. Apatah lagi pada masa ini, stesen-stesen televisyen seakan-akan berlumba-lumba untuk menayangkan drama yang diimport dari luar. Dalam hal ini, drama-drama tersebut banyak menyelipkan unsur-unsur yang bertentangan dengan norma serta budaya ketimuran seperti hubungan seks sebelum nikah, keruntuhan institusi keluarga dan kegiatan kongsi gelap atau gangsterisme. Jika situasi seperti ini dibiarkan sahaja, sudah tentu hal ini akan mempengaruhi remaja kita yang memang mudah terpengaruh dengan unsur-unsur negatif. Sebaliknya, amalan murni serta adat resam dianggap sebagai sesuatu yang lapuk, kolot dan ketinggalan zaman. Cuba lihat, setiap fakta atau isi disertakan dengan huraian dan contoh yang matang dan relevan. Perenggan ini juga lengkap dengan penanda wacana dan menggunakan kosakata yang meluas. Kita ke perenggan isi kedua pula. Jangan lupa FHC. Setiap fakta mesti disertai dengan huraian dan contoh yang relevan. Isi 2. Pengusaha yang berkaitan dengan media massa lebih mengutamakan keuntungan kebendaan bukannya kepentingan sosial. Mulakan perenggan isi yang baharu dengan penanda wacana sebagai kesinambungan isi. Di samping itu, pengusaha-pengusaha media massa sekarang berlumba-lumba untuk memikat hati penonton, terutamanya pihak swasta. Dalam hal ini, kebanyakan pengusaha media massa lebih mementingkan keuntungan dari segi habuan wang ringgit sahaja. Sikap seperti Ernau dalam Belukar melepaskan pucuk masing-masing ini telah menyebabkan nilai-nilai murni dan ketimuran. Kini sudah menjadi kebiasaan bagi sesetengah stesen penyiaran yang menerbitkan rancangan berbentuk realiti serta melibatkan undian melalui SMS. Apabila dikaji dan diteliti, kebanyakan pengundinya adalah dalam kalangan remaja. Situasi ini sudah tentu memburukkan masalah sosial dalam kalangan remaja. Satu perenggan isi yang cemerlang. Fakta dihuraikan dengan baik beserta contoh yang relevan. Terdapat juga penggunaan rangkai kata yang menarik. Kita ke perenggan isi yang ketiga pula. Namun, bukan media massa sahaja. Kita ke perenggan isi ketiga pula. Isi 3. Namun, bukan media massa sahaja. Malah, ibu bapa juga turut dipersalahkan kerana tidak menitik beratkan pendidikan agama dan moral. Namun begitu, kita tidak boleh menyalahkan elemen media massa sahaja. Terdapat juga faktor-faktor lain yang menyebabkan remaja kita terjebak ke dalam kancah gejala sosial. Antaranya ialah sikap ibu bapa. Kini, kebanyakan daripada ibu bapa terpaksa bekerja bagi menampung kos hidup yang semakin meningkat dan menekan. Apatah lagi dengan kenaikan harga bahan api dan kos barangan keperluan dari semasa ke semasa.
Oleh yang demikian, ada sesetengah ibu bapa yang tidak dapat menumpukan sepenuh perhatian terhadap penjagaan anak-anak mereka. Malah, ada sesetengahnya yang menyerahkan soal penjagaan ini kepada orang gaji masing-masing. Hal ini sudah tentu akan memberikan tekanan kepada sesetengah remaja. Ya, setiap fakta mesti mempunyai huraian dan contoh. Lengkapkan dengan penanda wacana. Selain itu, isi yang matang dan menarik juga dikemukakan. Jom ke perenggan isi keempat pula. Isi 4, media hiburan, khususnya media cetak seperti majalah yang lebih mengagung-agungkan artis luar berbanding artis tempatan. Selain itu, terdapat media hiburan khususnya media cetak seperti majalah yang lebih mengagung-agungkan artis luar berbanding artis tempatan. Artis luar dijulang sebagai idola dan ikon dalam kalangan remaja. Sedangkan kebanyakan artis luar khususnya dari Barat mengamalkan cara hidup yang amat ironi jika dibandingkan dengan nilai-nilai ketimuran. Keadaan ini sudah tentu memberikan impak negatif terhadap golongan remaja. Apatah lagi jika iman golongan remaja hanya senipis kulit bawah. Baru-baru ini, kita didedahkan dengan wujudnya kumpulan black metal. Tahukah kita daripada mana remaja black metal memperoleh sumber-sumber inspirasi mereka itu? Sudah tentu melalui majalah-majalah black metal yang dimuat turun melalui internet dan disebarkan menerusi ahli kumpulan mereka. Oleh itu, jelaslah betapa buruknya pengaruh negatif yang disebabkan oleh media massa. Ya, setiap fakta yang ditulis disertakan dengan huraian dan contoh, lengkap dengan penanda wacana. Selain itu, isi yang matang dan menarik juga dikemukakan. Tiba ke perenggan isi yang terakhir. Isi 5. Sikap masyarakat kini yang bagai enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing juga menyebabkan gejala sosial semakin meningkat. Seterusnya, sikap masyarakat kini juga boleh menjadi penyumbang kepada peningkatan jumlah remaja dalam gejala sosial. Seperti yang dimaklumkan tadi, kehidupan yang semakin menekan ini telah menyebabkan ahli masyarakat terlalu sibuk dengan urusan masing-masing. Sikap ambil peduli seperti menjaga tepi kain orang tidak lagi diamalkan dalam kehidupan seharian masyarakat. Dengan situasi ini, remaja berasa bebas untuk melakukan apa-apa sahaja kerana tiada orang yang akan menegurnya. Setiap nafsi-nafsi ini telah menyebabkan remaja semakin berani menunjukkan kelakuan tidak senonoh mereka secara terang-terangan dan tanpa segan silu. Jika pada masa dulu setiap ahli masyarakat menjadi mata dan telinga demi memelihara maruah anak buahnya, namun kini amalan murni seperti itu sudah tidak lagi diamalkan kerana takut dianggap sebagai penyibuk. Jika keadaan seperti ini berterusan, masalah sosial dalam kalangan remaja semakin sukar untuk dibendung. Ya, setiap fakta mesti mempunyai huraian dan contoh. Penggunaan frasa menarik seperti peribahasa akan menambahkan markah karangan anda. Dah bersedia ke perenggan penutupan? Mari kita lihat contoh penutupan karangan jenis perbahasan yang baik. Penutupan. Media massa bukanlah faktor tunggal yang menyebabkan pembabitan remaja dalam gejala sosial. Terdapat faktor-faktor lain yang turut bertanggungjawab terhadap masalah yang membimbangkan ini. Tuntasnya, pihak media massa tidak harus dipersalahkan secara mutlak sebagai penyebab kepada peningkatan gejala sosial dalam kalangan remaja. Setiap ahli masyarakat, pihak kerajaan dan pihak swasta harus menghentikan sikap saling menuding jari. Sebaliknya, harus sama-sama menggembleng tenaga untuk membanteras gejala sosial dalam kalangan remaja. Kita percaya dengan wujudnya rantaian kerjasama ini, remaja yang merupakan permata ibu pertiwi akan dapat diselamatkan sekaligus dapat melonjakkan imej negara di pentas dunia. Inilah yang dikatakan penutupan yang baik, lengkap dengan penanda wacana, frasa menarik dan kosakata yang luas. Mari kita lihat contoh karangan yang lengkap. Banyakkan membaca untuk menambahkan pengetahuan dalam kosakata. Selamat mengulang kaji.